Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke platform webinar Astro Awani Link. Terima kasih kepada siapa yang menyertai dan mendaftar untuk sesi webinar New Normal Series pada kali ini. Jadi untuk memulakan sesi webinar ini, ada beberapa perkara yang ingin saya terangkan, di mana untuk pengalaman webinar yang optimum, kami sarankan anda untuk memberi perhatian kepada beberapa perkara berikut. Di mana pertama, kami sarankan anda untuk menutup semua tab-tab audio dan juga video anda untuk mengosongkan bandwidth anda. Kedua, jika anda mengalami sebarang masalah teknikal, anda boleh keluar dari bilik webinar dan gunakan link yang sama untuk masuk kembali. Ketiga, kalau kami juga mungkin akan mengadakan undian semasa webinar berlangsung. Jadi anda dijemput untuk mengambil bahagian menerusi tab di skrin anda di kiri dan kanan, dan juga jika terdapat kegagalan teknikal yang serius yang melibatkan sebilangan besar peserta webinar hari ini, kami akan melakukan sistem reset. Anda akan dimasukkan ke dalam bilik webinar baru secara automatik. Akhir sekali, seorang moderator bersedia untuk menjawab soalan anda di ruangan chat di tepi ini. Jadi jika anda ada soalan yang diajukan kepada speaker, pastikan anda menekan butang ask question dan kami akan menyampaikan kepada host webinar kali ini. Jadi saya akan membacakan perkara itu. Jadi selamat datang ke sesi webinar kita pada minggu ini. Kita menarik sikit untuk bercerita dalam sesi kali ini, di mana kita memberi tumpuan kepada Sabah bumi di bawah Bayu. Kita bercerita pasal bisnes berniaga di Sabah boleh bang. Kita tahu banyak potensi, kita tahu Sabah adalah sebuah negeri yang cukup kaya dengan sumber alam. Tapi yang lebih menarik, kepelbagaian Bayu dan kepelbagaian masyarakatnya memberikan banyak kelebihan kepada Sabah sebagai sebuah hub perniagaan. Ini bukan cerita politik, ini cerita mengenai perniagaan, tetapi orang politik perlu mendengar apa yang kami bincangkan pada hari ini supaya ia dapat mengkayakan rakyat negeri Sabah itu sendiri. Saya bersama dengan anak Sabah yang cukup hebat, 5 orang semuanya. Saya bersama dengan Dr. Rafiq Ismail, merupakan pengarah Pusat Pelaburan, Endowment dan Wakaf dari Universiti Malaysia Sabah, juga menyertai kami dalam sesi webinar pada hari ini, iaitu NF1, merupakan pengarah urusan travel right, tours and events and right. Ini bagi bisnes pelancongannya. Beliau juga ada bisnes dalam agro produk ayam organik, merupakan di syarikatnya ialah Bio Organic Farm, merupakan penternak ayam organik. Kita juga akan bersama dengan Nini Chong, merupakan pengarah Ministry of Marketing, juga penerbit herricestory.com, dan juga kita akan bersama dengan saudara Syahrizal Densi, merupakan ikon pertanian dan juga usahawan. Terima kasih kerana menyertai kami dalam sesi webinar pada hari ini. Mungkin saya meminta untuk partisipan kami untuk membuka mengklik butang merah di skrin masing-masing. Saya mungkin mulakan diskusi ini bersama dengan Dr. Rafiq Idris terlebih dahulu. Dr. Rafiq, kalau kita dapat mulakan perbincangan kita pada pagi ini, Sabah selalu dikaitkan dengan sebuah negeri yang kaya dengan sumber alam. Sumber KDM Sabah kepada Malaysia juga adalah tempat tertinggi. PPM mengatakan bahawa rakyatnya juga antara yang tertinggi. Peluang bisnes itu tidak boleh dilihat seperti negeri-negeri lain. Mungkin Dr. Rafiq boleh membukakan sedikit perspektif yang luas mengenai peluang perniagaan di negeri Sabah. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum and very good morning semua. Okey, mungkin saya boleh kongsikan sedikit a snapshot tentang ekonomi Sabah. Okey, Sabah mengalami transformasi ekonomi yang ketara sejak merdeka pada 31 Ogos 1963 dan pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Ekonomi Sabah menjadi lebih dinamik dan diversified atau pelbagai dari sebuah ekonomi yang kita sebut sebagai first sector economy yang mana banyak bergantung kepada hasil bumi atau semula jadi, termasuklah pertanian, ia menjadi yang lebih diversified yang mana ekonomi ini
bukan hanya bergantung kepada hasil petroleum semata-mata, tetapi juga hasil pertanian. Okey, seperti sawit, juga sektor pembuatan, dan yang penting pelancongan antara lain. Mungkin kalau kita boleh share pertumbuhan ekonomi Sabah pada 2019, saya ada kongsikan tadi. Okey, kalau kita tengok dari segi klasifikasi ekonomi secara agregasi, ada beberapa sektor utama di Sabah yang dan sumbangannya terhadap ekonomi. Yang pertama, yang terbesar adalah sektor perkhidmatan. Sumbangannya terhadap keluaran dalam negara kasar Sabah adalah 46.1% pada tahun 2019. Okay? Yang kedua terbesar adalah perlombongan dan pengkuarian. Ini adalah petroleum, oil and gas. Yang ketiga adalah pertanian, yang mana kelapa sawit adalah yang terbesar. Lepas itu kita ada sektor pembinaan, sumbangannya 6.1%. Okay, kita ada sektor pembuatan, okay, sumbangannya 7.6% terhadap GDP. Okay, untuk melihat apa potensi perniagaan yang ada di Sabah, okay, bagi orang yang mau berniaga atau orang yang mau melabur di Sabah. Okay, kita boleh tengok dari pelbagai angle sebenarnya. Okay, sebagai contoh yang pertama, mungkin bagi para peniaga, if you want to start business, normally we will ask, apa barang yang ada demand sebagai contoh. Dan mungkin daripada angle yang lain, dari sudut barangan atau perkhidmatan yang modus operandinya bersifat atas talian atau e-hailing pada waktu ini. Okey, mungkin ketiga, perniagaan yang ada kaitan dengan kategori barangan yang mana Sabah ada comparative advantage ataupun kelebihan berbanding. So there is a long list of product, categories of product yang mana Sabah ni ada kekuatan tapi ramai yang tak tahu. Maybe boleh fokus ke sana sebagai contoh. Satu lagi sisi yang boleh dilihat adalah dari perspektif imbangan perdagangan Sabah. Imbangan perdagangan Sabah. Okey, suka saya kongsikan di sini ya dari segi perdagangan Sabah berdasarkan Standard International Trade Classification, at 1 digit code. Kalau kita tengok sebagai contoh satu kategori barangan, makanan sahajalah kan. Makanan sahaja kita mengalami defisit. Okey. Dari segi perdagangan makanan, jumlah yang kita import jauh lebih besar daripada jumlah yang kita ekspor. So, perkara ini boleh dikaitkan dengan food security sebagai contoh. So ini juga antara bucu-bucu yang kita boleh tengok, yang kita boleh consider untuk buat, dan sebagainya. Okey, untuk kategori makanan juga, saya juga ingin kongsikan satu statistik. Contohnya berkaitan beras, makanan ya, beras. Di Sabah ini, our self-sufficiency level is less than 30%. Okey, saya ada buat kajian. Dan untuk Malaysia, 70%. So perhaps, in the future when we talk about food security, food sufficiency, we should also consider food, even though the yield might not be that attractive. But it is important for Sabah. So kita tengok apa kategori makanan yang kita ni ada defisit. Okey, sebagai contoh kategori SITC 01. Okey, daging dan persediaan daging. Ini dari segi statistik ya. Pada tahun 2019, jumlah import kita berjumlah 361 juta lebih. Ekspor kita hanyalah 24 juta lebih. So it's a big gap. That means we import a lot of meat from other countries. So ini juga angle yang kita boleh tengok sebagai contoh. Okey, salah satu kategori makanan yang mana kita ada surplus adalah satu saja, which is ikan ataupun hasil laut, yang mana untuk kategori 03 jumlah ekspor kita pada tahun 2019 adalah berjumlah 171 juta lebih. Okey, 171 juta lebih. Okey, sedikit pembetulan tadi berkenaan ikan kan. So our export is 171 million, that is our import, our export is 947 million. It's a big tapi masih defisit ya, ada pembetulan sedikit. Lepas tu berkenaan kopi, teh, koko atau rempah, our import was about 381 million. Tapi our export only 26 million untuk kategori barangan ini. So ini juga angle yang boleh diambil kira. So dari segi, saya sambung lagi, dari segi minuman sebagai contoh, ya beverages.
Okey, jumlah import kita 802 juta ringgit. Our export just 55 million ringgit. So it's a big gap and it's a big opportunity actually yang boleh dilihat lah. Doc, what is this based on? Is this for year 2019 ataupun untuk tahun 2019. I'm talking about 2019. 2019. Dan saya yakin pattern itu sama juga banyak tahun di belakang. It's the same thing, ya. Yeah. Jadi berbanding dengan negeri lain, produksi kita lebih ada. I mean, are we like on the lower rank in terms of production? Untuk makluman semua, yes. Dr. Nini Ann dan juga Shahrizal, saya minta maaf, saya ada masalah teknikal di bahagian saya. Terima kasih Ann mengambil sedikit peranan di situ. Doktor bercerita panjang lebar. Shahrizal, saya nak tanya kepada Shahrizal, mungkin dapat ceritakan kepada industri makanan dan juga food security. Shahrizal dan juga Ann mainkan peranan di situ. Tetapi ini bukan mudah juga untuk dilakukan di negeri Sabah. Shahrizal, mungkin boleh mulakan dahulu perkenalkan bisnes dan juga apa struggle dan juga cabaran yang dihadapi. Dengar Shahrizal, teruskan. Saya Shahrizal Densi, saya menguruskan sebuah syarikat yang bernama DNH Plantation dan juga DNH Empire Sundan Berhad. Kita fokus kepada mostly agriculture dan transportation. So kita buat modern farming di Kundasang. Kita buat tanaman, kami supplier kepada KFC dan juga kepada hypermarket. Memang bukan mudah untuk memulakan bisnes dalam bidang agriculture sebab ada stigma. Usually macam saya kan, saya belajar dalam software engineering. Lepas tu bila kita ada degree begitu di kawasan kampung, mereka kita punya parents, Asian parents, dia punya mindset kamu mesti pergi kerja, begitu. You study for jadi profesional punya kerja. So bidang agriculture ni dianggap satu bidang yang bukan profesional. Tapi waktu itu saya mula untuk membuang stigma tu lah. Saya punya tujuan untuk membuang stigma tu dan kita orang berjaya buktikanlah yang kita boleh maju dalam bidang agriculture. Saya rasa itu antara cabaran the first challenge lah for any farmers in Malaysia bila dia orang nak start, sebab ada stigma yang farming tu bukan satu bidang yang lukratif lah. Dan Shahrizal, saya suka Shahrizal belajar di Perlis tapi pulang ke Sabah untuk belajar dan juga bukan mudah untuk mencuburi bidang pertanian dekat situ. Tetapi inilah solusi pada hari ini di mana pertanian memerlukan kecanggihan teknologi untuk memudahkan kepada pengedaran dan sebagainya. Jadi Shahrizal, bagaimana pecahkan stigma dan juga persepsi dan juga stereotip itu? Itu betul yang Saudara Zul cakap. Youth today in agriculture atau apa-apapun bidang mesti engage dengan teknologi. You know, kita mesti mau engage dengan media sosial, dengan teknik-teknik baru dalam penanaman, kena belajar. Actually benda yang kita nampak baru di Kundasang, tapi actually bukan baru di negara luar. Contoh macam teknik hydroponics, aquaponics, fertigation. Shahrizal mungkin ada masalah teknikal dan juga coverage di situ. Okay, teruskan. Tapi ya baru di negara ini. So para youth today yang terlibat dalam bidang agriculture ni harus takna dengan teknologi baru. Yeah. Saya suka perkara itu, tapi kita tidak kita berdepan dengan stigma dan juga persepsi tertentu apabila kita bercerita mengenai memulakan perniagaan di negeri Sabah. Semalam saya berbual dengan Nini. Nini kini berada di Kuala Lumpur. Ramai juga rakan saya mengatakan bahawa bila kita buka topik ni, berniaga di Sabah boleh diorang kata, orang anak Sabah ni kata, perlukah saya balik ke negeri Sabah untuk memulakan perniagaan? Dan Nini mengatakan bahawa tak mudah untuk anak negeri Sabah memulakan perniagaan di Sabah dan berjaya dan dapat capai kepada akses
dan juga market ataupun pasaran yang lebih besar. Apa ceritanya ini? Okay, so saya mula career saya, berniaga memang dari Kuala Lumpur, and then I decided that tahun 2012 for me to go back because waktu tu most of my clientele are in Sabah. Actually, I built my clientele to be bigger in Sabah. Jadi saya boleh balik kan dengan anak-anak sebab waktu tu saya baru mula ada anak kan. Jadi selama 6-7 tahun saya di Sabah tu, I think that my business was going really well. So the business expanded, the business became bigger, the team became bigger kan, macam tu. Okay. Tetapi saya rasa ada masanya peluang tidak dibuka atau diutamakan kepada orang Sabah atau professional, people who are professional and in business yang offer the services kan in Sabah, sebab saya rasa masih lagi ada that mentality, you know, like macam in Malaysia kan, kalau kita nampak yang orang tu dari, you know, when that person is a white person, kalau dia Mat Saleh kan macam tu, terus kita rasa macam mau kau tahu dengan dia, oh mesti dia terror ni kan, like that. So I think that was that challenge for me. So I was anak Sabah, mula berniaga di Kuala Lumpur, pulang ke Sabah, sangat aktif dalam dunia community di Sabah, okay, but in business at the same time kan. Tetapi selalunya kalau saya offer my service, which macam kita discuss lah kan yesterday, that you know, actually apa kita discuss yesterday semalam tu. Yeah, merits to merits kan, merits to merits, atau based on profile. My profile is higher than the other speaker, tapi somehow orang Sabah nampak yang orang dari Semenanjung ni nampak lagi gempak, you know, like that. So that is the mentality in Sabah. Jadi saya pun pindahlah ke Kuala Lumpur because for me as a business owner kan, as a business person and entrepreneur, saya rasa expansion tu is important, and I need to expand beyond my state, and as I am expanding to nationwide in Malaysia, I need to expand globally kan. And I think that opportunity or that move that I made to move to Kuala Lumpur was a great decision, sebab saya dari Kuala Lumpur saya masih boleh juga jalankan program di Sabah sebab saya anak Sabah kan, and banyak my community work also revolve around the Sabahan, especially I have my Mompreneur Asia Sabah community in Sabah, and there are in chat room saja kami ada lebih 200 orang. Registered saja kami ada lebih daripada 400 orang, and we are expanding. So what I am saying is mindset orang Sabah tu sendiri, atau mindset orang, how would I say, I wouldn't say government, I wouldn't say corporate, but see merits, see the profile, see the experience, see what that person have done kan, macam tu. Bukan sebab, yeah, so I hear this all the time kan, sebab saya orang Sabah kan, so I'm in KL right now ni, jadi I offer my services, so dia hantar proposal lah, diorang suruh hantarkan, and then oh tapi kau orang Sabah kan, jadi kau boleh kasih murah lah ni harga orang Sabah. But I'm thinking, but aren't you, if you're a government agency asking me to offer my service to you, you are paying the same kind of service to orang Semenanjung, X price, why can't you offer me the same price? Because I orang Sabah kan, macam itu. So why must I sebagai orang Sabah, usahawan juga, kenapa ada that mentality, kenapa ada that double standard, that's the term, kenapa ada that double standard. Saya suka Nini lontarkan perkara itu, tetapi saya rasa siapa yang menyertai kami di webinar Jam ataupun dalam sesi webinar kali ini ada pandangan, ada pendapat, boleh teruskan chat bersama kami, nanti kita boleh kongsikan cerita anda pula. Dan saya nak bertanya juga kepada Ann Osman. Ann mendapat pendedahan yang cukup besar sekali. Ada pilihan untuk tidak berniaga di Sabah, mungkin berniaga di Kuala Lumpur, berniaga di tempat lain. Tapi Ann memilih untuk melihat kepada potensi negeri Sabah itu dan membuat perniagaan dalam berbagai bidang. Kenapa Ann? Apa yang menyebabkan Ann rasa bahawa
potensi Sabah ini lebih daripada sebuah negeri, tapi ini perlu dilihat dalam pasaran yang lebih besar dalam aspek Kalimantan dan dekat dengan pasaran-pasaran besar seperti Jepun dan juga di China. Cuba cerita sikit, Anne. Kasih Jun. So, ya memang, macam ada echo pula. Tapi for me, actually, saya lebih selesa berada di negeri Sabah sebab ini adalah bagi saya, ini kan rumah sendiri. So, dengan tahu betapa banyak potensi, Sabah memang kaya dengan alam semula jadi, and dari perniagaan, perniagaan pertama yang dibuka adalah perniagaan pelancongan. And kita memang maklum yang pelancongan, industri pelancongan adalah antara kontributor terbesar dalam kepada ekonomi negeri Sabah. So, dunia penarikan memang besar. And I started the tourism company sejak tahun 2016 dengan suami saya. Waktu itu kami berfikir macam mau start perniagaan sendiri. So waktu tahun 2016 tu kami ni memang adventure junkie. So we decided to buka tourism company kami dengan fokus kepada adventure sports, di mana Sabah ni memang kalau dari segi adventure sports memang berpotensi tinggi. I mean, we have the mountains, kita ada laut, kita ada sungai, everything that we can do here. So then we decided to focus on operating adventure sports. But selain daripada sektor pelancongan, just akhir tahun lalu, we were looking into mempelbagaikan perniagaan. Dan selepas mencari idea untuk diversification ni, kami waktu tu sangat sesuai, waktu tu kami bertemu dengan seseorang yang memperkenalkan kami peluang untuk memasuki agriculture. So dari situ yang kami mendapat rangsangan atau motivasi untuk menceburi bidang agriculture, iaitu dalam peternakan ayam pedaging. Rasanya Zul saya terkeluar. Tapi why choose Sabah and bukan negeri lain, sedangkan memang ada exposure di tempat lain. One thing, for me, my family's here, my family's here, and we have, I've always considered this as our home, and who else to develop our community if not Sabahans themselves. So hence why I decided to, create build both of my businesses all in Sabah. And I think, and I don't know whether you realize or not, kan? I think orang Sabah ni kan, when we are born and bred in Sabah, there is always that macam that feeling kan, that feeling yang rasa macam, oh saya orang Sabah, because you have that exposure of coming to KL all the time kan, and working in KL or working everywhere lah kan. Kalau jumpa orang Sabah kan macam extra excited kan. You feel the connection lah, because I think Sabah, siapa tidak bangga dengan tempat sendiri kan? We always have that Sabahan pride. Especially when you're born and raised here. I mean, rasa sayang tu dengan tempat sendiri memang tidak akan lari. I mean, I'm speaking based on my experience, based on people I meet like you, and like you say, jumpa orang Sabah saja sudah happy kan, walaupun di tempat lain, walaupun tidak kenal, dengar cakap orang Sabah tu, orang Sabah. So I think that sense of like Sabahan pride memang di situ. And looking at, I work a lot with because of the businesses that we do, especially pelancongan and sekarang agriculture, kami banyak bekerja dengan community di kawasan pedalaman. We're in whitewater rafting, and kawasan rafting ni memang di kawasan pedalaman like Kota Belud, kami buat juga di Tamparili dan juga Tenem, which is Padas whitewater rafting. And they have a lot of heart. Dorang punya motivasi tu sangat tinggi, and tapi keadaan mereka, like their current situation, or keadaan like sekarang ni is there's a lot that we can improve, a lot that we can help, and I see a lot of like private companies who has come to do businesses there, has really gave them exposure. So we'll talk about that later. I think is Zul online already? Ya. Saya sudah kembali. Dr. Rafiq, mungkin kita dapat memahami perkara itu.
Kerana kalau daripada segi statistik ekonomi, kita mungkin melihat kepada sektor-sektor tertentu menyumbang kepada pendapatan yang banyak. Tapi seringkali juga kita mengatakan bahawa ianya tidak dijelmakan melalui pendapatan rakyat di bawah. Tapi bila saya bertemu dan juga bercakap dengan usahawan-usahawan seperti Anne ini dan juga Syahrizal, mereka akan mengatakan bahawa bisnes mereka bukan semata-mata untuk keuntungan syarikat sahaja, tapi bagaimana dapat membangunkan komuniti di sekelilingnya. Tapi itu masih lagi belum cukup lagi. Sudah pasti kalau kita melihat pada sektor ekonomi dan juga cara membuat bisnes, cara untuk buat bisnes, adakah kita perlu cara yang berbeza, polisi-polisi yang berbeza untuk perniagaan di negeri Sabah? Alright. Okay, mungkin sebelum itu saya sharekan juga dulu lah antara kekangan yang kita alami di Sabah. Ya. Input-input ini biasa saya dapati apabila saya keluar kawasan di banyak daerah di Sabah. I meet a lot of business communities to get their inputs. What are the problems that they are facing? Okay, salah satunya, okay, when we talk about investment, people who wants to do business in Sabah, salah satu yang mereka selalu sebutkan adalah when we talk about infrastructure, water supply is not stable. Not stable. Even someone that close to me, when they are having a clinic, dental clinic, kadang pressure air tu tidak ada. How to do business? Alright. Lepas tu, tarif electricity di Sabah adalah yang tertinggi di Malaysia untuk commercial. Okay, tertinggi atau antara yang tertinggi di Malaysia. Okay, that's why juga, okay, manufacturing sector di Sabah, sumbangannya terhadap ekonomi Sabah adalah kurang daripada 10%. Okay, connectivity jalan raya dan juga internet masih belum pada tahap yang memuaskan. So we need to improve on this. Then only investment will come. Okay, selepas tu kos berniaga di kawasan tertentu agak tinggi disebabkan masalah logistik. Okay, road condition which is not that good. Okay, satu juga saya tertarik mungkin apa yang disebutkan oleh Anne atau Nini tadi juga. We must have an effort to bring businesses in Sabah international. Okay, of course there is Matre. Okay, cuba mempromosikan our products, try to bring it in, international. But we need more effort. Okay, we need to connect with local people, how to bring them international. Bawa dia orang pergi international expo, ada business matching dan sebagainya. I think this is very important. Okay, selepas, okay, itu juga ada juga disebutkan tadi berkenaan market size yang kecil. So that's why sometimes we have to do business somewhere else. Mungkin kesedaran itu kurang di sini sebagai contoh. Saya ingin juga kongsikan buku yang kita tulis berkenaan Sabah Kalimantan Economic Relations. Buku ini kita tulis pada tahun 2018. 2019 juga ada satu buku yang lain yang mana kita mencadangkan kita perlunya satu jalan raya untuk menghubung dengan Kalimantan Utara. Sebab saiz ekonomi Kalimantan ini sangat besar dan pendapatan per kapita di North dan East Kalimantan adalah slightly higher than Sabah. So that means they have the purchasing power. So why not kalau kita ada jalan raya, kita sudah merdeka sekian lama, kenapa tidak boleh ada jalan raya? So saya amat gembira dalam bajet sebelum ini telah diumumkan untuk ada pembinaan jalan raya, termasuk CIQ, which is a good thing lah. And ditambahkan pula relocation of capital city of Indonesia, cadangan ke East Kalimantan. So I look at this positively. I hope our market size getting bigger with the access, road access to Kalimantan. Mungkin itu dulu. Kalau begitu, maksudnya sesuatu polisi dan juga proposal bisnes itu perlu dilakukan berkali ganda dan juga memandang ke hadapan. Contohnya, kalau kita mengambil kira saiz di Kalimantan itu lebih besar, purchasing power-nya ada, kita tidak boleh ketinggalan kepada mereka dan perlu merebut peluang ini untuk sama-sama merasai nikmatnya. Dan kalau tidak, kita mungkin akan ketinggalan dengan Kalimantan, Sabah mungkin akan ketinggalan dengan Kalimantan dan keadaan itu tidak seimbang antara keduanya. Ini peluang. Bagaimana peluang itu perlu diambil dengan lebih cepat, Doktor? Okey. Kedudukan Sabah yang strategik, Laut Cina Selatan dan lokasi kita strategik untuk berhubung ke China, Japan. China dikenali sebagai world factory sebagai contoh. Jepun sebuah negara yang maju dan berpendapatan tinggi. So location kita yang strategik ni, we can be the gateway for Borneo sebagai contoh.
disebabkan kedudukan strategik pelabuhan Sepanggar. So if we have good connectivity within Sabah and to other states, other region, kita akan menikmati limpahan itu. Kita akan menikmati limpahan itu. Syahrizal, mungkin kalau dapat menambah sikit, adakah Syahrizal melihat potensi itu dalam 5 atau 10 tahun akan datang, dan juga bagaimana Syahrizal merancang untuk meluaskan perniagaan? Apa kekangan yang ada sekarang? Seperti yang Dr. Rafiq cakap, memang kita ada kekangan dari segi basic infrastructure, daripada connectivity. Itu memang adalah realiti yang kami alami di sini. Sebab kami buat modern farming di tengah-tengah Kundasang tu yang tak ada electricity dan connectivity jalan yang agak teruk. Tapi still kami dapat buat modern farming. Imagine kalau kami boleh ditingkatkan basic infrastructure tu, imagine how far can we achieve. Sebab sekarang kami sangat bergantung kepada solar panel, kepada generator, all those basic things. Without that basic things pun kami boleh boleh sukses. Apatah lagi kalau ada infra yang lebih bagus. Dan pada saya apa yang doktor cakap tu betul. Kita kena ambil peluang kepada sebab ada rumus, bukan, itu sudah betul yang Presiden Jokowi sudah ingin pindahkan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. So entrepreneur yang ada di Sabah harus melihat itu sebagai satu peluang untuk mungkin memasarkan produk ke Kalimantan ataupun membina bisnes yang ada di Sabah untuk dibawa ke Kalimantan. Sebab mereka mempunyai ruang pasaran yang luas pada saya dengan jumlah penduduk yang ramai. Okey, kita mungkin ambil satu soalan pertama yang muncul di sesi webinar kali ini dari Dino. Dino kata, can we talk about the business, the cost of doing business and availability of financing in Sabah for non-Sabahan wishing to expand into the state? Mungkin Dino bukan Sabahan tetapi dia rasa peluang itu ada di sana, dan juga apa kos dan juga untuk saluran keuangan dan sebagainya. Saluran keuangan dari mana tu? Mungkin daripada investor, daripada grant, daripada kerajaan contohnya. Nini mungkin ada ceritanya. Okay, so earlier this year, right, I created a brand, a community initiative that is called Sure Boleh. So Sure Boleh stands for Support untuk Rakyat Entrepreneur Boleh. So that initiative, the end goal is to get all agencies, government agencies kan, to get one episode, tapi it was live waktu tu, physical event, right? So we started waktu tu dengan MDEC. Sebab MDEC ada banyak grant, ada banyak bantuan, ada banyak support, right? Tapi dari feedback yang saya dapat dari community saya, mereka tidak tahu macam mana want to apply. Macam mana mau apply and dapat benda tu, kan? Yang program ataupun support yang diberikan oleh government. Jadi dan juga agensi-agensi yang lain lah, sebab setiap agensi tu especially untuk usahawan ada macam-macam yang mereka berikan kepada usahawan. Tetapi I think the challenge there is that komunikasi ataupun clarity, benda tu tidak jelas, support itu tidak jelas. Macam okay, sekarang saya tahu saya dapat grant, okay, saya boleh dapat grant, tapi sekarang macam mana saya mau dapat grant tu? Ataupun for example, kalau saya mau dapatkan grant atau saya perlu memulakan perniagaan, saya perlu buat business paper. So one of the requirement is to do business paper. Jadi kalau orang tu daripada luar bandar ataupun maybe the education punya factor, mereka tidak tahu macam mana buat business proposal. Jadi macam mana, kan? So we community players will turun padang and okay, so this is how you do the business paper. Let's go through the checklist. Ini checklist yang you ada. But I think if government atau agency, right, or whoever lah that is giving bank, corporate banks kah, macam tu, I think that is important. The checklist and also how
to be successful in applying for grants or support or program yang boleh membantu seorang usahawan, not only in Sabah, I think throughout Malaysia. So that program was done here in Kuala Lumpur, but it was also in the pipeline to do in Sabah, but then waktu tu MCO happened kan. But yeah, I have been speaking to many agency. This is feedback that I have been giving them lah. And senang tak nak dapatkan bantuan grant ini semua? Kerana kadang-kala semuanya inisiatif yang berpusat di Putrajaya ataupun di Kuala Lumpur, dan juga cara kerja itu mungkin sedikit sebanyak berbeza. Kalau turun ke Sabah, mungkin waktu kerja agensi itu mungkin tidak pada peringkat yang paling optimal. Pengalaman Anne sendiri bagaimana? Dan juga mungkin apa tarikan Anne untuk investor ataupun rakan-rakan bisnes di luar Sabah untuk menyertai bisnes di Sabah? Senang tak? Thank you. So actually, I really like, saya sangat suka apa yang dikongsikan oleh Dr. Rafiq dengan Nini. I think Dr. Rafiq dia banyak highlight tentang ialah peranan Matrade ada membawa perniagaan dari Sabah keluar dan mempromosikan barangan buatan tempatan. Tapi sangat penting juga untuk mendapatkan foreign investment ataupun pelaburan dari syarikat luar menumbuhkan syarikat atau branch di sini yang mana yang akan menambahkan lagi peluang pekerjaan untuk rakyat Sabah. And from there, mereka boleh gain experience dalam industri tertentu. Dan juga Nini sangat betul and accurate tentang penyampaian atau komunikasi tentang bantuan yang disalurkan oleh agensi kerajaan. In fact, baru-baru ini saya ada pergi ke satu networking session oleh MITI, and actually diorang banyak inisiatif tau oleh agensi MITI ni. Tetapi komunikasi, ramai yang datang ke situ yang in fact yang dah maybe a few years buat bisnes, mereka sendiri tidak tahu tentang inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan. In fact dah macam almost half a year dah inisiatif dah jalan, diorang baru tahu. And why is that? There's that big question mark there. Maybe penyampaian atau the communication channel tidak clear or tidak direct, or there's a lot of that missing link di situ. And in my experience, I've buka tourism business, which was pretty much my first Sdn Bhd, and I learned so much dari situ, which then I use this experience untuk then make sure I'm mengikut step, following the right step, not missing out information, going to research and finding information from agencies that I know I need to work with. So having clarity of apa your business nature, and then seeing, okay, financing is a huge thing when it comes to startup. Right? You have a great idea, tapi macam mana mau start? Duit tiada, alamak susah macam ni, macam mana mau start? And everybody memang ada impian untuk memulakan perniagaan yang besar. But it's very important to start small. To me, and this is my own business experience. You use what you have, or you start up small but dream big. So always start with a single step. Always do your research. Okay, contohnya kalau orang yang di Sabah, we have a lot of, again, macam Nini cakap, banyak agensi kerajaan di sini, banyak jabatan dan kementerian yang memang membantu usahawan tempatan. We do have IDS yang memberi bantuan dari segi grant equipment ataupun grant duit, and actually registering dengan di bawah Institute Development Sabah, IDS, dengan DIDR, jabatan DIDR mereka, actually dorang banyak membimbing juga usahawan tempatan. So having a clarification of apa bisnes yang ingin dijalankan. You cannot just come here and say, I nak buat bisnes tapi tak tahu bisnes apa. Are you doing agriculture, pelancongan, and then recognizing which agencies you want to work with. And for me, soalan, saya nak mencelah di situ. Kita banyak bercerita mengenai bisnes Sabah, orang Sabah, tetapi ataupun dari sisi lain kita mungkin bercerita mengenai peluang itu kadang-kala kedengaran seperti eksklusif untuk Sabah sahaja. Seolah-olah kedengarannya seperti tidak ada flexibility untuk keterbukaan. Mungkin ada wujud perkara ini. Jadi dari satu sisi yang lain, bagaimana kita nak mengatakan bahawa Sabah ini benar ada keistimewaan, niche, ada eksklusifnya, tetapi sentiasa terbuka dan juga fleksibel
untuk perubahan dan juga sesuai untuk pasaran yang lebih besar. Bagaimana kita nak berikan perkara itu adalah satu jaminan oleh usahawan dan juga business person di Sabah. Sorry. So you were saying macam like some businesses seems just exclusive just for Sabahan, like for Sabahans or for Sabah? Maksud saya daripada Sabahan. Bagaimana kita nak make sure semua bisnes di Sabah itu semua orang boleh ada peluang untuk sertai. Tidak Kalau saya boleh tambah soalan itu, so maksudnya soalannya mungkin ada peraturan tertentu, sebagai contoh ada dasar-dasar mungkin kalau pekerja daripada Semenanjung sebagai contoh atau dari Sarawak yang mau bekerja di Sabah mungkin ada peraturan tertentu yang perlu diikuti. So, selepas itu dari segi pelesenan perniagaan sebagai contoh. So mungkin maksud saudara moderator ini mungkin secara tidak langsung ada kekangan-kekangan tertentu pelaburan untuk masuk ke Sabah disebabkan peraturan ini. Ya. Okay. Jadi adakah itu menjadi masalah dan juga perlu diubah sesuai sikit sebanyak, Doktor Mimi? Okay, pada pandangan saya ya, I think we need to start to be more open. Kita tengok negara seperti European Union, okay, a trade bloc. Mereka ni berperang pada Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, sesama mereka. Tapi begitu cepat mereka boleh berbaik and they are very open. Okay, dari segi istilah ekonominya, economic integration itu daripada preferential trade arrangement, daripada free trade area, daripada customs union dan now common market. Common market maksudnya labours daripada negara EU ini boleh bergerak secara bebas antara satu dalam negara yang berbeza. So I think we need to be more open juga dari segi ini kalau boleh. Tapi setelah dikaji, I think then kita boleh mungkin lebih prosper. Tapi dengan of course dengan peraturan immigration yang tertentu. Yeah. Ini kalau itu boleh dijadikan satu peluang, why not? Yeah. And I think I have two points lah kan to talk on this. So I remember waktu I dari Kuala Lumpur mau balik ke Sabah kan, so I have to make calls tau kan, just to secure my first client in Sabah. So I remember waktu bikin call tu kan. So I remember calling this one agency or kementerian. So they actually asked me, okay, you orang Sabah kah? You know, like that. And then I was kind of shocked with that question. So I was still in KL kan waktu tu. So I was kind of shocked, kau orang Sabah kah? Like that. Then I said, ya, saya orang Sabah. And I managed to get an appointment because I was orang Sabah. Okay. So then, that thing kan, so it is like very contradicting with my first sharing tadi kan, yang okay, kalau you orang KL artinya you lagi gempak kan, like that. Okay, but I do feel that yes, of course orang Sabah tu the tendency of giving more opportunity kepada orang Sabah atau more open in giving opportunity kepada orang Sabah tu memang ada. So I am married to orang Semenanjung lah di sini kan. Jadi kami mau balik pergi Sabah. So then dia pun kena ada work permit kan, tinggal di Sabah. So I am thinking that there is contradicting there. There is like Dr. Rafiq cakapkan, there is that mindset lah. That mindset needs to change kan. So that is one thing, mindset needs to change. So you need to make up your mind, right? Sabahan, we need to make up our mind whether or not we want to be open. And just one thing that kita nak terasa threatened, we don't feel threatened, then we want to open to it. Because sometimes stepping out of our comfort zone, meaning it's uncomfortable, meaning that we have to learn new things. Growth is sometimes uncomfortable kan? And the other thing is, which I always speak to my community kan, I selalu tanya, siapa yang mau jadi jago kampung di sini? Angkat tangan. You know, because it is by nature, orang Sabah kan, kalau dorang contohnya lah di Sempurna ataupun di Tawau or wherever lah kan, kalau dorang dapat jual sampai di KK sejak kan, ataupun di Tawau sejak lah, dari Sempurna pergi Tawau sejak lah dorang dapat jual kan, for them that is enough already. Where actually the potential of dorang punya produk can actually go global bah, you know, can go global. And all that needs to happen is that the mindset change and also the exposure and clarity to what government or government agency punya support program, grants, whatever,
is being communicated out properly to these people, because when these two things jive, mindset of going beyond my daerah, mindset of going beyond my state, and also know that I have the support that I need, move combine together, semua orang pun ada potential want to go, whether I choose yes or no saja kan. Well, I think that is that way lah. Can I add? No. Sorry. Sorry. So I was really tertarik dengan what Dr. Rafiq was mentioning about economic integration, and I think, like, you know, why not motivate that? Another solution that I think that could probably help, like what Nini was saying, driving together and giving exposure dengan community kita, syarikat tempatan sini, tapi as well as learning apa orang lain buat di luar, is through, you know, having more joint ventures between, say, you know, a foreign company coming into Sabah and, you know, a local company, and having this kind of joint venture in a project of developing certain, you know, certain industries. It could be agriculture, manufacturing. Like in Sabah, we know manufacturing is quite low, so there's that potential there, and just driving and exposure with different technology really helps, you know. And yeah, that just loosening, memudahkan melalui polisi, perubahan polisi macam ni could definitely, orang bilang, elevate ekonomi kita lah, in my opinion. Saya nak tanyakan kepada Shahrizal, sebab Shahrizal membuat perniagaan ataupun pertanian di Kundasang. Dia bercerita mengenai jaringan logistik yang susah, tapi dia juga dikenali sehingga ke Kuala Lumpur kerana akses beliau berkongsikan cerita di platform digital, dan itu mungkin memudahkan kerja-kerja lain seperti pemasaran secara digital dan juga pengedaran. Tapi Shahrizal, apa yang perlu dibantu? Kita tidak boleh menganggap bahawa ini adalah kisah kejayaan tetapi seolah-olah Shahrizal boleh buat sendiri. Betul, Shahrizal boleh buat, tapi agensi-agensi buat apa? Yang kalau bantuan-bantuan itu, kenapa yang mungkin tidak secara terus untuk dapat lebih mudah untuk dilakukan? Shahrizal, apa kalau kita dapat fahami? Kalau berkaitan dengan agensi ni, saya rasa perlunya agensi tu engage dengan para usahawan. Contohnya macam Fama. Fama sepatutnya menjadi pemudah cara kepada pasaran produk-produk tempatan, produk-produk agriculture tempatan. Tapi kalau Fama tidak engage dengan usahawan SME yang beroperasi di Sabah, so macam mana SME itu ingin berkembang kalau tidak dimudah carakan? Takkanlah macam contoh macam saya harus bergerak sendiri kan, begitu. Tidak semua orang boleh bergerak sendiri. So actually kita ada banyak agensi dan pegawai-pegawai dalam agensi yang boleh engage, boleh buat event untuk engage. Seperti contoh macam yang dikatakan tadi pasal geran apa semua, tapi terlalu banyak kurangnya ilmu, knowledge pasal macam mana nak apply, dan birokrasi yang berlaku dalam kerajaan menyebabkan susahnya usahawan ini untuk tahu pasal semua apa yang berlaku di sekeliling. Jadi pada saya kan agensi kerajaan tu kena engage dengan usahawan, kena engage dengan belia, dengan community. Sebab ada banyak contoh kejayaan macam kemarin saya ada jalan di kawasan Kokol, dan agensi di bawah DBKK berjaya transform Kokol tu jadi sebuah kawasan pelancongan yang baru. So bagi saya kita ada kisah-kisah kejayaan agensi-agensi, tapi kita cuma perlu copy saja kisah kejayaan contoh agensi di bawah DBKK berkenaan kepada agensi-agensi lain. So pada saya engagement tu kena lebih banyak. Maksudnya agensi tu kena lebih banyak turun ke lapangan untuk memahami apa masalah-masalah usahawan. Kenapa usahawan tu tidak boleh bawa produknya keluar. Begitu. Maksudnya agensi tu kena memainkan peranan lebih aktif sebagai pemudah cara kepada para usahawan. Itu pada pandangan saya. Shahrizal, tadi kita menyebut perkataan jaguh kampung. Jaguh kampung tu bagus dalam konteks negeri Sabah kerana
pembangunan komuniti itu perlu dilakukan sekali. Jadi social entrepreneurship tu sangat penting dan juga sangat relevan untuk menyelesaikan masalah ekonomi, dalam masa sama beri peluang pendapatan dan juga menyelesaikan masalah komuniti. Syahrizal sendiri, saya mulakan dengan Syahrizal dahulu. Syahrizal sendiri, bagaimana melihat bahawa bisnes anda bukan saja untuk membantu komuniti, tetapi ada masa depan. Mereka juga boleh menjadi berjaya dan juga lebih banyak lagi usahawan-usahawan ini dapat dilakukan. Anda terbuka untuk bekerjasama dengan kelompok yang lebih besar, Syahrizal. Minta maaf, apa soalan tadi? Bagaimana? Tadi kita selalu bercerita mengenai jago kampung. Syahrizal kalau di Kundasang itu mungkin menjadi jago, tetapi Syahrizal saya rasa sentiasa melihat kepada aspek kehadapan untuk mengembangkan bisnes, tapi dalam masa sama membantu komuniti. Jadi bagaimana Syahrizal nak mengatakan bahawa anak-anak Sabah yang hebat seperti Syahrizal ni ramai dan juga cara itu sudah ada, sudah berjaya? Kalau boleh kami memang cita-cita tu besar, kita memang berminat untuk buat ekspor, tapi kita kena ada production yang besar untuk buat ekspor. So apa yang kami buat sekarang, kami mau gather around all the small community based punya entrepreneur, agropreneur untuk create that production supaya production tu boleh cater import punya demand. Sebab apa yang berlaku sekarang, kita tidak kuat dalam menghasilkan production itu untuk mampu cover demand untuk ekspor. So apa yang kita buat sekarang pun, even untuk kita punya local punya market pun masih lagi tidak cukup. So itu antara cita-cita kami untuk mengembangkan lagi sampai keluar. Tapi apa yang macam Dr. Rafiq cakap, memang kita punya food security memang sangat membimbangkan lah, sebab kita terlampau banyak depend kepada produk-produk import macam daging ayam lah dan banyak lagi produk-produk makanan import. Okey. Nini dan juga Anne, mungkin dapat diceritakan bagaimana sebenarnya style nak buat bisnes dan juga social entrepreneurship is the key untuk kejayaan bisnes di Sabah dan juga membuka satu industri yang baru yang berbeza yang dapat jawab soalan kepada peluang pekerjaan di Sabah dan juga bisnes boleh lagi besar dan juga bagus. Okay, I'll start first. So, in my opinion, melihatkan dengan keadaan like what Dr. Rafiq has shared melalui statistik terkini, back in 2019, but probably perubahan dari 2019 dengan 2020 kadang sekarang mungkin tidak banyak berbeza. So, di sini walaupun itu adalah kita lihat sebagai challenges kepada like food security, tapi we can also see this as an opportunity. An opportunity di mana memang ada demand untuk usahawan, usahawan pembuatan makanan, usahawan agripreneur dan dan perkhidmatan berkembang lagi membuat business. Because I think number one, kalau mau buat bisnes ni yang paling kita takut, perlukah perkhidmatan atau produk saya dalam pasaran? But what we can see here, dengan kekurangan yang kita ada sekarang ni, there is demand, high demand. And if like Syahrizal mentioned, kita boleh bawa, like Syahrizal ada pada awal perbincangan, dia ada mention dia ada encourage contract farming, iaitu mengambil peladang atau petani kecil-kecilan untuk sign contract dengan syarikat dia untuk menyalurkan hasil pertanian atau hasil peternakan kepada syarikat besar untuk then membawa kepada untuk ekspor ataupun distribute ke tempat lain. Itu memang akan dapat menggalakkan, kita start dari kecil, at least diorang tahu benda yang diorang buat tu memang akan terjual. So I think this in a way, having this, company yang sedia ada, usahawan yang sedia ada ni, bila mereka berjaya, mereka dapat membawa lagi usahawan baru ke atas. So to me, the demand memang di situ, memang ada. It's now like having review balik policy. How can kita encourage lagi, again, activate kita punya agencies untuk engage, buat lebih banyak engagement, especially kawasan pedalaman. Syukur yang kemudahan asas seperti jalan raya akan insyaAllah akan diperbaiki
terutamanya kawasan-kawasan pedalaman ini, supaya kita boleh akses ke tempat mereka dan mereka pun boleh akses keluar untuk menghantar hasil pertanian atau hasil agriculture mereka. So I see the demand is there and I really believe yang macam syarikat sekarang memang boleh bawa lagi usahawan baru ke atas. Okay. So I first ada a few points lah kan I rasa. First one, I want to do a little shout out untuk usahawan-usahawan yang sedang berada di Sabah sekarang. Usahawan-usahawan yang sedang berada di Sabah sekarang kan. So sekarang ni tengah ada expo perniagaan yang berlangsung di Marriott Hotel Kota Kinabalu dari 24 hingga 27 hari bulan. Jadi orang yang berada di Sabah silalah ramai-ramai ke Marriott Hotel sebab mereka sedang berniaga sana. So I have my community Mompreneur Asia Sabah juga tengah berniaga. So banyak agro entrepreneur juga sedang berniaga sekarang. Okay, so secondly, I think that it was really awesome that Dr. Rafiq banyak bercakap pasal jalan raya kan tadi. So I did a pre-election poll, right? And 46.7% responden mengatakan yang kalau sekiranya mereka hendak berniaga, jalan raya tu sangat penting untuk mereka tu keluarkan daripada kampung-kampung kan, kawasan pedalaman, barang-barang yang hendak diniagakan. Lepas tu 22.3% mengatakan teknologi. That means internet connection, connectivity is very important. Sebab sekarang ni banyak sudah faham yang digital marketing tu sangat-sangat penting, right? Okay, so these are the infrastructure punya problem, challenges yang usahawan-usahawan Sabah, khususnya usahawan-usahawan yang di luar bandar. Okay. So thirdly, I think that in Sabah we have many talented entrepreneurs. So that is why we have so many social entrepreneurs ataupun business that are tengah berjalan with social impact punya initiatives, right? So they don't realize these entrepreneurs ni dorang tidak sedar ni. So and I know that when you were doing your tourism punya business dulu, I can't remember which kampung is it. So you were training the people nearby, nearby the sungai kan, and then train them to become guide. What's the sports lagi kena panggil? Whitewater rafting. Yeah, whitewater rafting to jadi guide for whitewater rafting, right? So that is actually a business for impact ataupun social impact business. Ataupun now we have so many social entrepreneur, and these social entrepreneur in Sabah, dorang mengeluarkan banyak craft-craft yang sangat berkualiti, and there are so many brands that is like growing in Sabah right now. So for example, tadi bercakap dengan Syarizal, we have MJ by Moose, kita ada Canggih Design, kita ada Sang Sarung, that dorang punya produk memang sangat cantik, and I happen to become to be a member in the Malaysian Bumiputera's Designers Association, and dorang sangat berminat untuk actually bekerjasama dengan Sabah Sarawak sebab dorang mau guna the native punya designs tu kan. And imagine this, Bon Zainal is known as the designer, the Malaysian designer kan. Dia sudah pergi Milan, sudah pergi Paris, sudah pergi London, right, every year. So imagine that kalau dia punya suit tu kena pakai Sabah punya native design. Cantik ke tak? Cantik, you know. So and that is so marketable, I feel. But in order for them to do that JV, funding is needed. And that they need to be clear what kind of help or funding or which agency that they can approach. And again, back to being clear, what do I need as an entrepreneur, and being clear about where do I want to move as an entrepreneur, and what kind of JV that can benefit my business lah juga macam tu. Because I think kalau collaboration is done like that, tadi kan yang macam cakap orang Semenanjung bolehkah dengan orang Sabah, bolehkah masuk Sabah kan? I think when collaboration di situ tidak ada perlu license kah, perlu apa kah kan, tidak perlu all that, and it can happen. The only thing is keterbukaan of the mind. Wow, suddenly I pandai cakap Melayu kan. Okay, I mean the mindset has to shift lah kan. Collaboration can be done and we can benefit the community. Sebab when our business prosper as an entrepreneur, we can help our community. So yeah.
Ya, itu juga menjawab soalan kerana apabila kita bercerita orang Sabah boleh join ke, orang luar boleh masuk ke, kita juga dapat soalan daripada Harold. Dia kata, correct me if I'm wrong, if non-Sabahan come to Sabah and open a business or startup company, they can do that but must have a Sabahan as a partner. Ini soalan-soalan yang persepsi dan juga persoalan-persoalan tidak pasti yang sering muncul. Jadi Dr. Rafiq, kalau dapat disimpulkan, kita ada lebih kurang 3 minit untuk diskusi kita, mungkin dapat dirumuskan. Kita berkongsi banyak kisah kejayaan, kita bercerita mengenai peluang, tetapi kadang-kadang soalan kecil seperti ini menyekat ataupun menghadkan kolaborasi itu daripada berlaku. Jadi doktor, bagaimana kita nak bergerak ke depan, mulakan suatu perkara yang baru dan juga kita boleh ada pemikiran dan juga mindset yang lebih luas dan juga hapuskan persepsi-persepsi tertentu. Yeah, okay, thank you. I think this is a very good question. Pada saya, kita perlu mungkin berubah secara gradual, ya. Mungkin tidak boleh mendadak. I think we need to educate people that it is important for the economy and for the people of Sabah, for example. Mungkin secara gradually, bukan secara terus, dan kita perlu kaji apa kesannya sebagai contoh. Mungkin ada tujuan kenapa dasar-dasar tertentu dibuat untuk melindungi, contohnya perniagaan tempatan sebagai contoh. Dan mungkin secara perlahan-lahan kita boleh buka pasaran kita. Okay. Selain itu juga saya ada beberapa saranan untuk peniaga atau peniaga baru di Sabah. Okay. Okey, jadilah ahli mana-mana dewan perniagaan atau masuklah circle orang-orang yang berniaga di Sabah juga di Semenanjung. Make a lot of friends, meet a lot of people. Di sana minda kita akan lebih terbuka. Juga saya ingin katakan sini, attend courses yang baru-baru, yang contemporary, update ourselves. Okey, saya sebenarnya kan ada kawan-kawan saya di Sabah, circle saya ni yang saya amat kagum. Now they are talking about macam mana mau pergi listing, how to be listed. And they are going into that direction. They are creating banyak chain, combine sekali dan mungkin ke arah itu. So I'm very happy to hear about that. Okay, kita juga kena rajin ikut expo perniagaan telah disebutkan tadi, and try to consider barangan atau perkhidmatan kita yang modus operandinya bersifat atas talian atau e-hailing. Kita patut consider yang ini. Okay, saya juga menyambut baik pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri sebelum ini, ya, yang mana telah diumumkan pelan jendela, okay, pelan infrastruktur jalinan digital negara jendela, on which termasuklah Sabah akan ada upgrade, okay, infrastruktur digital di Sabah kepada 4G, itu sebagai persediaan kepada 5G selepas itu, which is good lah. Ya, mungkin itu saja dari saya. Dan mungkin itu sahaja dalam sesi webinar saya. Saya minta maaf kalau ada sedikit kekurangan dan juga masalah teknikal di awal tadi. Tapi ini perbincangan yang sangat menyeronokkan. Mungkin kita dalam pada bercerita, sibuk bercerita mengenai pelihara negeri Sabah, tetapi saya bersama dengan 5 orang anak Sabah yang bercerita betapa besarnya peluang perniagaan dan juga mudah dan juga banyaknya potensi di Sabah. Tapi masih lagi banyak cabaran yang perlu kita atasi. Terima kasih kerana berkongsikan cerita anda, Dr. Rafiq, Nini, Syarizal dan juga Anne. Selamat berjaya, selamat mengundi nanti. Tapi terima kasih juga kepada anda yang menyertai sesi webinar kita pada kali ini. Anda juga boleh menyertai sesi webinar kita yang akan datang. Kami banyak sesi webinar di Astro Awani ini dan ini istimewa, Power Up Suggesting Your Business for Post-Pandemic Success. Ini dengan usaha bersama dengan Astro Ologam dan juga Raga. Anda boleh mendaftar di Astro Awani, di link Astro Awani untuk menyertai sesi ini. Okey, tapi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada panel-panel saya pada hari ini. Terima kasih kepada anda yang menonton dan juga menyertai sesi webinar kami. Berniaga di Sabah sudah tentu boleh kontak saja mereka ini, 5 orang mungkin boleh saja membantu anda untuk membuka potensi perniagaan di negeri Sabah. Orang-orang Sabah semuanya okey. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.